Nama aku Naila Izzati. Kebanyakan orang memanggil aku dengan nama Naila. Izzati, jarang jugalah yang panggil aku Izzati, kecuali orang di rumah aku dan saudara-saudara yang aku rapat. Tapi tak apalah, bukan itu yang hendak aku kisahkan dalam cerita ini. Aku tak suka sangat rapat dengan makhluk yang bernama manusia ni. Dengan erti kata lain, sahabat atau kawan rapat. Dalam hidup aku, tak pernah ada sahabat maupun kawan rapat. Memang ramai yang cakap sahabat akan ada waktu suka dan duka. Tapi aku trauma. Aku takut untuk mempunyai sahabat. Sebab apa? Sebab memori aku masih tidak dapat melupakan kenangan buruk aku waktu sekolah rendah dulu. Naila Izzati merupakan seorang gadis lepasan STPM yang berjaya mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Dia bercita-cita untuk menyambung pengajian di Universiti Sains Malaysia USM dalam bidang sastra dengan pendidikan. Walaupun personalitinya kelihatan baik dari segi luaran, namun dia mempunyai satu sikap yang kurang disenangi oleh orang sekeliling, iaitu prasangka. Apakah kesudahan nasib si Naila apabila masuk ke alam universiti nanti? Pada suatu hari yang bersejarah, Naila telah pergi ke sekolah lamanya untuk mengambil keputusan STPM. Dia telah memperoleh keputusan 4.0 dan diraikan dalam majlis penyampaian anugerah kecemerlangan STPM. Setelah mengambil anugerah dan sijil penghargaan, Naila berjalan untuk turun ke bawah pentas sambil tersenyum gembira dan berpuas hati dengan keputusan yang diperoleh. Tahniah Naila, awak dah berjaya buktikan yang awak boleh. Tahniah sekali lagi. Cikgu betul-betul bangga dengan kamu. Terima kasih cikgu. Alhamdulillah. Berkat usaha, doa tawakkal saya juga cikgu. Kalau tak dapatlah saya nak merasa flat ni. Mestilah aku boleh dapat flat. Sebab aku kan dah usaha keras selama ni. Cikgu pun apalah. Setelah duduk di kerusi, Naila telah mengingat kembali segala usaha kerasnya sepanjang bergelar pelajar tingkatan 6 sehingga dia berjaya mendapat keputusan 4.0. Dia telah belajar secara berkumpulan, sentiasa pergi ke perpustakaan, sentiasa menghafal isi-isi penting dan fakta penting dalam setiap subjek, sentiasa fokus dalam kelas dan berbuat baik kepada orang tua. Pada suatu hari, Naila telah selesai makan malam bersama keluarganya. Selepas makan, Mak Naila menuju ke dapur untuk membasuh pinggan. Tiba-tiba Naila datang dari belakang. Mak, tinggal aja pinggan tu kat situ. Kejap lagi Zati basuh. Mak kan dah penat masak untuk kami tadi. Sekarang ni, giliran Zati pula nak tolong Mak. Yelah Zati, kamu ni memang anak yang baik. Walaupun sibuk dengan tugasan di sekolah, kamu tetap curi masa nak tolong mak. Mak harap adik-adik kamu nanti bolehlah jadi macam kamu. Rajin tolong mak ayah. Naila berjaya masuk ke universiti pilihannya di USM dalam jurusan pendidikan kerana dia bercita-cita menjadi seorang guru. Semasa hari pendaftaran masuk ke universiti, dia berdiri di satu sudut dewan sambil memegang kunci bilik dan surat pengesahan pendaftaran. Alhamdulillah, akhirnya aku dapat juga masuk universiti ni. Happynya, ya Allah. Harap-harap aku dapat belajar dengan baik kat sini. Dan yang paling penting, di English. Pada hari pertama kuliah, Naila menaiki bas untuk ke kelas. Ish, apa benda lah perempuan ni? Selalu nak mampus jalan. Aku dah lah lambat nak ke kelas ni. Boleh pula dia jalan macam siput kat sini. Oh, patutlah slow. Sibuk main phone rupanya. Tak guna betul. Ish, perempuan ni. Tak ada reti ke nak kesot? Padahal kosong je sebelah dia. Selfish betul. Macamlah dia seorang yang bayar bas ni. Menyampah betul dengan manusia yang macam ni.
Setelah berdehem beberapa kali, akhirnya perempuan itu bergerak ke kerusi sebelah dan Naila dapat duduk. Naila hanya bermonolog dengan diri sendiri sebagai tanda tidak puas hati dengan gelagat manusia. Semasa berjalan hendak ke kelas, dia terlanggar Min Min dan Min Min terjatuh. Tak nampak ke orang tengah jalan? Mata tu lain kali tengok depan. Jalan tu pakai mata, bukan pakai lutut. Seronok betul lah pagi-pagi ni. Oh, sorry， saya minta maaf。明明下次小心点，知道吗？要不然人家跌倒受伤。mengutuk aku lah tu. Mentang-mentang aku tak faham bahasa dia. Suka hati dia je nak kutuk aku. Dasar cinta sedar diri. Di dalam kelas Prof. Alisa, Naila dan kawan sekelasnya diminta untuk membuat tugasan secara berkumpulan. Mereka perlu membentuk kumpulan yang terdiri daripada 3 orang ahli untuk setiap kumpulan. Baiklah, saya harap awak semua boleh faham apa yang saya ajar hari ini. Okey, sebelum saya keluar, saya nak awak semua buat kumpulan. Pastikan hanya 3 orang setiap kumpulan dan bagi senarai nama kumpulan pada saya sekarang. Atika, Yaya, weh jom kita satu grup. Nanti senang kita nak buat discussion sama-sama kat bilik. Kita kan dah sesama. Okey, beres. Aku setuju. Aku pun setuju sangat. Nanti aku buat grup WhatsApp dan add korang. Kita dah boleh start discussion ni. Aisyah, kita 2 orang je ke? Kan Prof cakap 3 orang satu kumpulan. Kena cari lagi seorang ni baru cukup. Sepatutnya 3 orang satu kumpulan. Macam mana ni Naila? Naila, nak tak kita ambil Ong masuk grup kita? What? You tak ada orang lain ke? Kau dah kenapa? Apa masalah dengan Ong? Dia tu Chinese. Memanglah dia tu Chinese. Jadi, apa masalahnya? Dia pun tak ada grup lagi kan? Kau ni Naila, nampak sangat resis tu. Pada suatu hari, Naila sedang menunggu bas untuk pulang ke desa di perhentian bas. Dia duduk di bangku sambil mengelap wajahnya dengan tisu. Mana bas ni? Dekat setengah jam dah aku tunggu. Dah lah panas, lapar pula tu. Apalah nasib aku hari ni. Panasnya hari ni. Tadi lagi peluh netik atas hari ni. Ya Allah, bawa apa ni? Busuknya. Mamat ni tak pakai deodoran ke Dengan berpeluhnya. Busuknya ya Allah. Cepatlah bas datang. Aku dah tak tahan ni. Nak termuntah duduk sini lama-lama. Setelah selesai kuliah pada waktu pagi, Naila keluar dari dewan kuliah dengan tergesa-gesa untuk pergi ke kelas seterusnya sambil memasukkan buku-buku ke dalam beg dengan tergesa-gesa. Alamak, aku dah lambat ni. Dah lah kelas lepas ni jauh nak kena berjalan. Kenapalah doktor lepas lambat? Menyusahkan betul lah. Tanpa dia sedari, telefonnya tercicir dari beg semasa dia memasukkan buku ke dalam beg. Pada masa yang sama, Min Min ternampak telefon Naila tercicir ke lantai dan mengambil telefon tersebut untuk memulangkan kembali kepada Naila. Malangnya, kelibat Naila sudah tidak kelihatan. Syafiq dan Uwais sedang berjalan sambil berbual untuk pergi ke kelas di Dewan Kuliah Z. Weh, Fik. Aku ada teka-teki ni. Mu nak dengar dok? Gapa dia mu ni? Allah lah, panas-panas gini pun dah lagi lah nak teka-teki. Allah mu ni. Mu nak dengar dok ni? Ayaklah mu nak teka-teki ke apa kat aku? Okey, beres. Mu dengar deh.
Bapa penyeleh pakai taki oksigen ni, ia terjun kat belakang, bukan kat depan. Bapa, jawab. Dalam keadaan tergesa-gesa sambil berlari anak, tiba-tiba Naila menyedari bahawa telefonnya tidak bersamanya ketika itu. Lalu, dia menyelongkar beg untuk mencari telefon bimbit. Kat mana telefon aku ni? Takkan jatuh kot. Ya Allah, janganlah hilang telefon aku. Dah lah banyak assignment aku dalam tu. Habislah aku kalau hilang. Naila pun memeriksa jam tangan dan membuat keputusan untuk berpatah balik ke kelas tadi bagi mengambil telefonnya. Semasa hendak berpusing dan melangkah, nasib Naila kurang baik kerana dia tersilap langkah. Ya Allah. Tiba-tiba, datang seorang lelaki untuk menyambut Naila daripada terjatuh ke lantai. Aloh, tak ada pula loh. Malangnya, Naila tidak sempat diselamatkan. Orang ramai berkerumun di tempat Naila jatuh. 5 minit kemudian, Min dan Ong tiba di tempat kejadian. 为什么这样多人在那边呢？发生了什么事？走，我们去看。走吧。Laila, kenapa dengan awak? Awak okey tak ni? Sakit kat bahagian mana? Kaki saya tak boleh gerak. Sakit sangat. Oh, kalau macam tu, marilah saya bawa awak ke pusat sejahtera. Boleh tak kamu semua tolong saya angkat Laila pergi kat kereta saya? Saya park dekat sana. Depan pintu klinik, Naila dipapah oleh 2 orang kawannya menuju ke kerusi tempat untuk menunggu. Korang, mari bawa Laila duduk kat sini. Okey. Maaf, siapa yang pegang beg Laila? Saya perlukan kad matrik Laila untuk pendaftaran. Beg dia kat sini. Nah, dah jumpa kat matrik Naila. Okey, terima kasih. Sanggup diorang tunggu aku kat sini. Laila, saya ada sesuatu nak bagi dekat awak. Oh, apa dia? Macam penting saja. Ya Allah, Min. Kamu ke yang telah ambil telefon saya? Terima kasih banyak-banyak. Kamu tergesa-gesa mengemas beg tadi. Terima kasih banyak-banyak, Min. Saya tak sangka awak yang tolong pegang dulu telefon saya. Saya minta maaf. Sebelum ni, saya pernah bersikap tak baik dengan awak. Saya selalu bersangka buruk terhadap awak dan Chinese yang lain. Sebab dulu, masa saya sekolah rendah, saya sekolah dekat sekolah Cina. Tapi, saya selalu dibuli oleh kawan-kawan Chinese saya. Start daripada situlah, saya tak suka orang Cina. Tapi, sekarang ni saya sedar yang tak semua orang Cina berperangai buruk. Saya minta maaf, Min. Tak apa. Semua orang pernah buat silap. Lepas ini, kita perbaiki kita sama-sama, okey? Dah, jangan menangis. Tak cantiklah awak menangis. Tiba-tiba, pandangan Naila beralih kepada Uwais yang lalu di hadapan pusat sejahtera. Lalu, Naila pun teringat yang dia pernah mengutuk Uwais semasa menunggu bas tempoh hari. Selepas itu, dia memandang pula wajah Raisya, Syamim, Atikah dan Siti yang setia menemani dirinya sehingga selesai mendapatkan rawatan dan mengimbas kembali sikapnya yang pernah berprasangka dengan mereka. Naila kesal dengan dirinya sendiri. 2 minggu kemudian, selepas tamat sesi kuliah, Syafiq dan Naila berselisih antara satu sama lain dan berbalas renungan sebelum renungan mereka tersentak dengan bunyi hentakan pintu dewan kuliah.
Macam aku kenal Mamat ni. Oh, baru aku ingat. Dia lah yang nak sambut aku hari tu. Tapi tak sempat. Malunya aku macam ni. Naila, Min Min, Ong, Syafiq, Uwais, Raisya, Atikah, Siti dan Syamim berkelah bersama-sama di Bukit Cinta USM. Mereka menjadi kawan rapat setelah peristiwa itu berlaku. Naila akhirnya sedar yang sikap suka berprasangka dengan manusia ini tidak baik dan tidak mendatangkan kebaikan, malah menjerat diri sendiri. Sekarang aku sedar, dunia kita tidak akan ada warna dan bercorak pelangi jika tiada gelak tawa dan renyah manusia sekeliling. Mereka yang hadir dan pergi dalam hidup kita pasti memberi pengajaran, sama ada dalam bentuk kebaikan maupun sebaliknya pada diri kita. Bersihkan hati, ikhlaskan hati, lalu ketenangan jiwa pasti dapat dirasai.